mati, akhirnya semua sama. Lambat atau cepat atau tidak, tidaklah menjadi apa-apa ukuran kita. Sekarang jadi ukuran. Mau kita rasa lambat mati ni, barulah hebatnya. Mau kita cepat mati, apalah dia cepat sangat mati, kita tak pernah mati. Mau kita rasa kita dah lebih mulia ni, lebih selamat ni, cepat lama mati. Nanti penghujungnya nanti semua mati. Oh tak kira dah cepat ke lambat mati, yang kira selamat ke tidak. Jadi ayat ini mengajar kepada kita bahawa lari macam mana sekalipun, elak macam mana sekalipun, carilah dan percayalah ubat, kita tersemua akan. Yang penting ini bersedia untuk mati itu. Buat persiapan yang betul-betul. Yang mati pun tak apa, tak mati pun tak apa, biar begitu. Aku tidak perhatikan bila ditunjuk suasana orang nak mati, memang mengurukan, memang menakutkan. Sebab apa? Sebab tak bersedia. Dulu tak bersedia. Kalau bila nak mati masalah, sebab kerana tak bersedia Tuhan mereka. Bagi orang yang bersedia, dia tidaklah mengecewakan dia. Dia akan dengan jaya. Baik, nanti lain kali Imam baca ayat kita tahu dia pasal apa ni, sebab mati-mati. Baik, sikit daripada selingan daripada yang menjadi imam kita tadi. Qala musannif rahimahullah, ujian bagi orang yang bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan sedikit perasaan takut, yakni kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanam. Dan berikanlah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Di sini Allah akan cerita kepada kita apakah bentuk ujian-ujian bagi orang bersabar, dan keputusannya berita baik, ada berita gembira bagi orang bersabar. Maka Tuhan dah berfirman bahawa dia pasti akan menguji orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang dia ujian. Pasti ada ujian. Kita dah sebut semalam kuliah yang pertama sini yang pertama. Lagi kuat iman seorang itu, lagi bukan dia diuji. Kalau tak ada ujian, memang lemah dia. Kalau kita tak ada rasa apa-apa, dia tak pernah rasa susah payah, memang tak layak untuk diuji. Takut-takut uji lagi berat. Sebab tu para Nabi, para alim ulama, orang soleh berat untuk diuji mereka itu. Termasuk para Nabi-Nabi yang Azmi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, yang diuji yang berat. Ketinggian iman kita, maka kelayakan untuk diuji dengan berat itu. Baik, ujian yang pertama, ketakutan, rasa takut. Manusia diuji dengan ketakutan musuh yang datang menyerang. Ketakutan terhadap ilmu yang melanda, termasuklah ketakutan ketika berada di lautan maupun di daratan. Begitu juga ketakutan kalau keamanan. Ini ujian pertama untuk takut. Sekarang kita merasakan rasa takut. Dakwah Palestin baru diuji dengan ketakutan yang berbentuk yang paling tinggi sekali, diserang oleh musuh. Itu ketakutan yang paling tinggi lah, yang paling berat lah. Sebab tu dia ada jihad untuk melawan dia, jihad yang paling besar, jihad yang untuk melawan musuh yang menyerang. Maka takut diserang oleh musuh. Kita jadi takut penyakit. Tak mesti ada penyakit. Takut masalah kewangan, masalah tak ada makanan. Jadi penting Allah menguji dengan rasa takut, agar kita jadi mengerti bahawa Dia memberi keamanan kepada kita ni bukan kita, bukan manusia ni. Keamanan yang datang ni ada Tuhan punya. Jadi yang balik keamanan itu, maka kita rasa takut. Dan kalau kita rasa hebat sangat, cari keamanan sendiri. Carilah keselamatan sendiri. Kita jangan rasa takut tu sendiri kalau hebat sangat manusia. Kan tak mampu kita.
Jadi itu waktunya. Jadi kita kena minta sesuatu. Sepatutnya lah. Kita pernah sebut dulu mereka awal-awal berlatih macam ini. Antara cara utama yang kita lakukan dalam situasi seumpama ini, oleh kerana datang daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena minta daripada Dia. Cara nak mintanya, dia tak boleh minta saja. Tak boleh minta begitu sebab jadi kejadian yang berlaku saya ujian bagi orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik yang takut dia juga ada sebab kerana orang yang buat dosa, orang-orang yang bersalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia beri azab, bila dia hukum kepada manusia, dia tak kira siapa dah. Walaupun ada wali sekalipun dia tak kira. Yang penting dia telah hukum kepada satu kaum ataupun kepada dunia, maka dia akan hukumkan semua sekali. Kalau akan hukum semua, dia tak kira siapa. Cuma siapa yang mati itu di akhirat nanti mati dia dah sekali yang masing-masing. Akhirat lain. Di atas bumi hukum puratanya semua akan kena azab, akan rasa. Sebab itu kalau utama sekali yang kita kena berilah, kita kena istighfar, bertaubat. Semua sekali kena bertaubat. Semua pihak, para pakar istighfar, banyak yang bertaubat secara kempen. Kempen bertaubat dulu, baru kempen semayang hajat, baru kempen minta. Semua orang bertaubat dan tinggalkan maksiat. Apa kesalahan yang dilakukan selama ini, kerana kecelakaan kredit atau ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berlaku penjata senjata. Berlaku penjata senjata semua pihak, khusus dalam politik. Tak boleh lagi menyalahkan sesiapa dalam bab ini. Semua pihak tak kira satu yang berkepentingan politik sekarang. Kita tak selesai masalah itu. Kita akan selesai. Bermain bergaduh, bermain bertengkar. Tinggalkan waktu sementara waktu. Kepentingan politik itu laku penjata senjata. Tak boleh serang menyulang masalah antara satu sama lain. Sekarang ini masih disalahkan orang tak, orang bawa orang tak, rakyat terlibat sama. Semua pihak salah. Siapa yang salah? Semua salah. Masing-masing ada hapuan. Sebab kita ni masing-masing ada kesalahan, ada kekurangannya, kena mengaku. Dan bahkan laku penjata senjata. Kita dah selesai masalah. Kita kena cari salah sekarang. Nak selesaikan masalah. Dengan cara istighfar dan cara taubat, mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan selesaikan masalah ini. Di mana ketakutan masalah yang menimpa kita sekarang ini, dia ada tuannya. Jadi kita kena ikut cara Tuhan. Yang kita dah sebut dulu, cara pesan faedah istighfar. Banyak faedah istighfar, cara-cara bagaimana Allah selesaikan masalah kita. Baik, yang cara kedua, kelaparan. Al-Jam'. Segala seorang sedang berpuasa, maka akan diuji dengan kelaparan. Ada yang orang yang diuji dengan ketiadaan wang untuk membeli makanan. Sebahagian yang lain boleh mempunyai wang tetapi makanan boleh tiada. Atau barang-barang yang ingin dibeli itu kelemahan, itu menyebabkan mereka terpaksa berlapar. Hari ini terdapat negara yang menghadapi ujian ini. Pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga pernah menghadapi ujian kelaparan yang sama. Betul, ujian yang kedua yang Allah akan beri kepada orang-orang yang ingin bersabar ialah dengan cara kelaparan. Sebenarnya disebutkan tadi, kelaparan boleh berlaku dengan cara yang biasa. Itu cara kita berpuasa. Itu ujian lapar. Dia tak ada kaitan dengan apa-apa lah. Tak ada kaitan dengan apa-apa, tak ada kaitan dengan masalah apa. Tapi Allah nak uji kita, keimanan kita. Memang ini akan berlaku. Sama ada yang wajib, ada yang sunat. Itu ujian juga. Adakah kita lulus dalam bab ujian ini yang rasmi? Allah nak uji kita dengan cara kita berpuasa. Ini ramai orang lulus. Alhamdulillah ada kehebatan puasa, ramai orang lulus. Dia dah sebutlah fadilah puasa pada bulan Ramadan yang lalu. Selain dengan disebabkan oleh puasa, manusia lapar ni, dan memang tak ada makanan juga. Tidak berlaku di tempat kita lah. Tempat yang lain, negeri yang lain lah. Macam di Syria, macam di Palestin, di Myanmar, masalah.
berlaku tempat berlaku peperangan atau berlaku kemarau yang panjang. Dengan negara-negara di Afrika contohnya, sejauh kita di sana berlaku kehuluran, tak ada makanan mereka. Itu ujian yang berat yang mereka hadapi. Ataupun makanan ada, duit tak ada, duit tidak ada. Makanan mana duit tidak ada. Jadi ujian bagi mereka dan dia bagi orang yang ada duit untuk beri duit kepada mereka. Tengok berlaku pada dua bentuk ujian. Kita yang ada duit ini teruji juga. Adakah kita nak bagi ke tidak kepada mereka, nak bantu mereka? Bagi orang yang ada duit, boleh bantu orang yang miskin. Allah nak tambahkan pahala kita. Atau situasi yang lain, makanan tak ada, duit ada, makanan tak ada pula. Walaupun kaya raya, duit banyak, tapi makanan tak ada. Tak nak buat apa? Nak beli tak boleh. Boleh jadi juga. Sebab tu kita semua sudut tak boleh kita angkuh dan bongkak. Rasa semua lebih pada orang lain. Sebab ada sudut yang kita tidak nampak. Dunia terlalu luas. Kita rasa kita dah sempurna, ada lagi kekurangan yang betul yang lain. Lepas tu ada satu cerita, ni cerita dongeng lah, cerita dongeng orang Eropah, cerita dongeng dia, tapi menjadi pengajaran kepada kita. Ni cerita dongeng, tak boleh percaya, tapi adalah dia punya moral di sebalik itu. Dulu saya tak ingat mana cerita tu, cuma dalam bentuknya dia boleh minta satu permintaan je dia boleh minta. Jadi Tuhan tu akan bagi kepada dia satu permintaan. Jadi dia kata dia nak satu permintaannya ialah benda yang dia sentuh akan jadi emas. Dia nak benda dia sentuh akan jadi emas. Itu permintaan dia. Kata lalu dia terima permintaan dia itu. Apa dia sentuh semua jadi emas. Oh, sukalah dia. Pegang batu jadi, pegang pasir jadi emas, pegang rumah jadi emas. Sukalah dia nya. Dah semua jadi emas. Lepas tu rasa lapar. Bila rasa lapar, nak makan nasi, nak makan macam mana, semua dia pegang jadi emas. Nak minum air, makan emas. Barulah masa menyesal. Nak sangat, semua jadi emas. Dah kaya dah, tapi nak makan apa? Kita contoh, tapi cerita-cerita dongeng lah. Cerita dongeng. Cuma moral di sebalik itu, mana sekalipun kita jangan kena ingat ada benda yang tak boleh. Kawan saya lah pergi ke kedai, dia macam saya lah, suka makan. Kita berdua ni memang suka makan, cari tempat-tempat makan. Sebab tu tahu banyak tempatnya, sebab kita selalu pergi makan. Ni episod dia pergi seorang diri. Hari ni tak kenapa dia pergi seorang diri. Bila makan ni, kami makan berpeluh-peluh makan tu kan, mana seronok makan ni, berpeluh-peluh makan. Jadi bila nak bayar, dia nak pergi bayar tu, ada orang bayar kat dia. Tak payah bayar encik, ada orang bayar. Dia tunjuk. Siapa bayar kat saya? Dia pun tunjuk. Ada brother tu bayar. Kawan masih pergi tanya dia. Dia kata, encik kenapa bayar makanan saya? Saya nak bayar, saya boleh bayar sendiri. Tak ada apa, saya seronok tengok you makan. Dia kata, saya seronok tengok you makan. Kenapa pula? Dia kata, saya dulu pun macam you suka makan. Tengok you berpeluh-peluh makan. Tapi sekarang saya tak boleh makan lagi. Walaupun saya ada duit, saya tak boleh makan lagi. Sakit, maknanya sakit. Dia sakit dah. Tak boleh makan seumpama itu, tak boleh makan. Walaupun dia ada duit, tak ada masalah, boleh saja, tapi tak boleh makan sebab sakit dah. Gitu contohnya. Walaupun ada duit banyak pun dah sakit. Buat apa? Tak boleh makan juga. Jadi itulah kelaparan. Betul-betul ujian kelaparan. Allah uji kita dengan berbagai cara. Jangan duk kata kita tak ada duitnya. Ada duit pun boleh jadi lapar juga, tak nak makan juga. Sakit gigi je mari nak makan. Macam mana sakit gigi? Contoh sakit gigi je. Kita boleh makan dah. Ataupun kena apa? Kena penyakit tertentu je, tak boleh makan daging ke kambing, tak boleh makan darah tinggi ke, tak boleh makan daging. Habis dah. Walaupun ada duit banyak. Baik, ketiga, naqsi minal amwal, kekurangan harta. Misalnya harta berkurangan, perniagaan menjadi rugi dan ditipu oleh orang lain. Jika bercucuk tanaman pula dimakan oleh haiwan perosak, atau tanaman tidak menjadi atau dimusnahkan oleh bencana alam seperti banjir, kemarau,
kebakaran dan lain-lain. Sungai turun ke laut, hasil laut tidak berjaya diperoleh. Adapun mereka yang mendapat hasil, tapi hasil tersebut rosak atau terlepas pula. Sebab itu, selain itu boleh difahami dengan kekurangan harta ialah barang-barang ada tapi tidak berharga. Kekurangan harta banyak bentuknya. Sama dengan lapar tadi pun, ni banyak bentuk kekurangan harta. Mana keadaan perniagaan yang menjadi rugi, tak boleh berniaga, tak maju, tak menjadi kali ni perniagaan kita. Orang tak datang ke, tengok kurang harta. Perniagaan kita entah macam mananya, tak menjadi kali ni. Ataupun tak boleh nak berniaga, atau boleh tipu oleh orang. Pandai-pandai berniaga pun akhirnya ditipu juga oleh orang. Ramai mana yang bankrupt, ramai mana yang habis perniagaannya, ditipu. Saya pernah kenal seseorang, dia cerita kat saya. Dia kata kat saya, dia kata kalau dia mati, isteri dia jutawan. Dia kata isteri dia jutawan isteri dia kalau dia mati. Dia kata, saya ingat kata-kata itu. Lepas tu mati sungguh dia mati sungguh. Tengok harta tak ada, sikit je boleh, 100,000 je boleh. Adalah tapi udah 3 kata sampai 500,000 rasanya boleh sikit, adalah isteri boleh. Saya pun bagi tahu lah, saya ingat arwah pesan kat saya. Dia kata kalau dia mati jutawan, kakak kata. Kata mana ada, saya tak ada duit ni ada duitnya. Saya tak tahulah. Dengar khabar syarikat ataupun partner-partner dia tipu. Entah macam mana dia buat penipuan berlakunya. Tak ada, peguam pun cari pun tak jumpa dah dia punya apa, dokumen-dokumen tak ada, semua dah tukar nama semua dah, tak ada, bukan hak dia dah. Adalah dapatlah sikit tu, 100,000 tu. Sepatut dia jutawan dia kata. Saya pun tak ada bukti, dia bagi tahu macam tu je, nak kata apa. Semua saya ingat kata-kata dia itu, kalau dia mati kakak jutawan dia kata. Tu contoh dia tipu oleh partner-partner dia. Tak boleh sanggup menipu, entah macam mana lah. Itulah manusia. Atau kerana musnah. Ada kebun durian, na'uzubillah lah, tapi itu boleh jadi berlaku. Kebun durian padi, tiba-tiba mari banjir kan, mari banjir besar, mari hujan lebat, rosak tak padinya. Atau habis gugur buah-buah, tak sempat nak masak. Tengok tu banyak dah buah ni, boleh kaya raya dah tahun ni. Ataupun kita dah beli dah, ni boleh pajak dah ni, tengok buah banyak ni, habis 100,000, tahu akan lebih lagi. Tiba-tiba mari hujan ke, mari ribut ke, habis gugur. Nak kata apa? Bersabarlah. Pernah satu ketika dulu, Ustaz cerita zaman kecil-kecil, saya ingat Ustaz duk cerita ni pasal padi dia dah mengundi, masak cantik dah ni, nak tuai, mari banjir, habis musnah. Marah dia kepada Tuhan, marah sungguh dia kepada Tuhan. Dia turun ke bendang dia tu, dia turun ke sawah dia tu, bawa parang. Dia kata, mana Tuhan, turun ni, aku nak lawan, mari lawan dengan aku. Sampai ke tahap tu dia nak marah ke Tuhan, musnahkan padi dia. Tuhan turun apa? Tuhan turun peti, habis dia, Tuhan mati dengan begitu. Ini zaman kecil-kecil dulu lah. Ustaz-ustaz duk cerita, tak betul saya tidak tahu, tapi itulah cerita zaman dulu. Saya ingat ustaz-ustaz duk cerita masa kecil. Baik, itu kekurangan dalam segi-segi harta. Pergi ke laut juga, tak ada ikan, ataupun tak boleh banyak ikan, tak macam biasa. Ini berlaku akhir-akhir ni. Saya pun pergi biasa pergi laut dalam ni, pergi juga. Tak macam dulu, zaman dulu saya ingat saya pergi ni, boleh sotong banyak, ikan banyak bolehnya. Tapi sejak 2-3-4 tahun kebelakangan ni, rasa orang lain pun sama juga, tak ada ikan, tak macam dulu lah. Tak banyak sotong boleh. Dulu angkat ni. Sekarang ni sejam boleh 2-3-4 ekor begitu sahaja. Mana dah berlaku kekurangan, mungkin kita tak patut tahulah, tapi yang kita rasainya. Dan sebab tu kena bersabar juga. Pernah satu ketika ni, orang-orang baik, sebenarnya dia orang baik, dia perlu Arab sana. Ya makin dia orang baik, masa sembahyang, tapi tak boleh ikan. Macam-macam tak boleh ikan. Ada bot sebelah lain pula, bot tak jauh daripada bot dia tu, bukan orang baik-baik, tapi dapat ikan banyak. Boleh ikan, kita mancing tak boleh ikan. Kenapa? Dia orang tak sembahyang. Akhirnya macam mana kalau kita tak payah sembahyang? Kita tak payah sembahyang lah pula. Cuba tengok.
Bila mereka tinggalkan sembahyang, bila masuk tak sembahyang dah, dapat ikan banyak pula, boleh ikan. Boleh ikan, suka mereka. Tak sembahyang boleh ikan. Rupanya kena tak sembahyang baru boleh ikan ni. Tak lama kemudian ada seorang dia cerdik di kalangan mereka, dia cerdik. Dia fikir, tidakkah pelik? Masa kita sembahyang tak boleh ikan, bila kita tinggalkan sembahyang boleh ikan. Macam mana kalau Allah nak uji kita, macam mana? Allah nak test kita. Tak cari pasal kita. Jadi nasihat dia itu diterima oleh semua kumpulan dia tu. Lalu mereka bertaubat tak jadi, buang. Dan mereka rela buang balik semua ikan-ikan yang mereka dapat dengan cara tak sembahyang, mereka buang ke laut. Walaupun itu tak kisah kan. Mereka sanggup buat begitu kerana terima kenyataan bahawa kita kena mesti sembahyang macam mana sekalipun. Mereka isah balik, mereka terpaksa buang semua sekali. Dan mereka mancing semula dan dapat ikan balik. Dapat ikan dan belah perut ikan, ada mutiara dalam perut ikan itu. Ada mutiara pula, dengan Allah bagi lebih lagi kepada mereka. Ini ahli ulama cerita dalam bab yang kita pernah biasa ceritakan dulu dah lama tak cerita kisah-kisah ini. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah syai'an khairan minhu. Sesiapa yang tinggalkan sesuatu perkara kerana Allah, Allah akan ganti balik kepadanya satu perkara yang lebih baik daripada itu. Bila kita tinggal satu perkara kerana Allah. Jadi pemuda-pemuda tadi ditinggalkan ikan itu kerana Allah, kerana tak sembahyang itu, akhirnya Allah ganti lebih baik daripada ikan-ikan yang pertama. Dapat ikan ada mutiara dalam perut ikan itu. Baik, macam mana situasi sekalipun, ketaatan kita kepada Allah mesti kita buat. Sembahyang mesti sembahyang. Dalam keadaan kita masalah dari segi kekurangan, masalah dari segi pendapatan, sembahyang tetap sembahyang, sama aja. Sehingga orang duk kata sembahyang pun susah juga. Baik tak payah sembahyang, samanya. Macam nak jawab? Kita dah jawab dah dalam masa kita makan. Sembahyang pun susah juga, sembahyang pun kena COVID juga. Baik tak payah sembahyang. Jawapannya apa? Tak sama, mana samanya. Orang tak sembahyang dan susah, sakit ataupun mati, apa jadinya? Kalau orang sembahyang, masalah kat atas muka bumi, akhirat selamat. Dah tak sembahyang, akhirat tak selamat, dunia tak selamat, akhirat tak selamat, dua-dua tak selamat. Mana sama? Tak sama. Sebab tu kita kena sembahyang macam mana sekalipun. Baik, keempat. Ujian keempat, kehilangan jiwa. Naqsi minal anfus. Contohnya orang yang dikasihi ataupun binatang nakal yang dikasihi mati. Maka ujian kehilangan nyawa, itu ujian juga. Nyawa orang yang dekat orang yang terdekat. Dan ini pasti semua kita akan melaluinya, cuma cepat lambatnya. Kita duk tengok orang lain sedih, orang lain bersedih, Allah sedih, kesian dia, keluarga dia meninggal. Kita pun sama juga nanti, semua akan merasainya, tak ada nak lari. Cepat lambat aja, tak ada beza pun. Cepat lambat. Sebab tu nyawa di sisi Allah ni, dia tak ada apa, bukan setakat nyawa, seluruh dunia ni tak ada nilai di sisi Allah, tak ada apa pun. Dia boleh ambil nyawa, dia boleh biarkan orang itu hidup, sama je. Dia tak ada kisah, tak ada masalah bagi dia. Akhirat tu lebih penting segala-galanya. Sebab tu bagi kita, sebab kita ni nyawa tu penting. Nyawa tu berharga bagi kita kan. Kesian, kenapa budak ni Allah ambil nyawa dia? Kenapa orang tak berdosa tu Allah ambil nyawa dia? Kenapa orang dibunuh dengan zalimnya? Kita rasa rugi tu. Kita rasa Allah sedihnya. Bagi Allah tak ada apa-apa dia. Sama je. Nanti dia akan gantikan balik kekurangan itu nanti. Bagi kita, sebab kita ni tak tahu hakikat yang sebenar. Tengok yang semalam bila kita nilaikan, tengok dari segi kita, beza kita dengan orang Palestin dari segi di akhirat nanti. Baru kita nampak bezanya. Kita rasa kita lebih mulia, kita lebih bertuah daripada mereka. Hakikat sebenarnya mereka lebih bertuah daripada kita. Hakikat yang sebenarnya bagus, baik dia daripada kita, tapi kita tak naklah berlaku macam tu. Dan kita kena berlomba-lomba lah supaya kita lebih daripada mereka. Jadi kehilangan nyawa satu ujian. Allah nak uji kita juga, sama kita lulus ataupun tidak lulus dengan ujian ini. Setengah orang yang tak lulus ni, bila Allah ambil nyawa ahli keluarga dia yang terdekat, akhirnya dia mati juga dengan sebab tu. Itu tak kena, itu tak boleh. Dia runsing, dia kecewa sampai mati.
Itu masalah ni. Kalau mati sakit tak apa, itu sebab lain, kebetulan. Ni kerana dia rungsing, kerana dia kecewa, akhirnya mati dia. Dengan sebab itu. Itu dah tak betul lagi. Atau paling kurang tak mati pun jadi tak teratur hidup dia. Ni pun saya pernah tahu juga satu kisah. Dia sangat sayang kepada isteri dia. Sayang sungguh kepada isteri dia. Tak tahu sayang ini apa tahu. Jadi dalam bilik dia tu penuh gambar-gambar isteri je. Penuh gambar-gambar isteri. Setiap hari, setiap pagi pergi ke kubur isterinya. Tak bercampur dengan orang dah. Tak bercampur dengan anak-anak, tak ambil tahu dah. Pasal anak-anak ke pasal apa, tak ambil tahu dah. Mengaji dah tetangga, tak ambil tahu dah. Tahunya isteri dia je. Tengok gambar isteri pergi ke kubur setiap hari macam tu lah. Dah jadi pelik. Tak normal lagi dah hidup dia. Kerana cinta bagus dah cinta, tapi kehidupan kena teruskan. Sebab tu kita duk using orang di kalangan kita dulu. Setiap minggu pergi ke kubur, tapi alhamdulillah akhirnya tak juga, selamat juga dia. Okey dah. Cuma ada lagi yang belum teruskan hidup. Beristeri ni kena teruskanlah. Mana janganlah duduk kerana saya tak boleh kahwin, saya cinta. Betul lah, cinta itu tidaklah menghalang kita nak kahwin lain, nak tambah lagi. Tambah lagi tidaklah kahwin lain. Itu silap. Seterusnya. Kelima. Kekurangan hasil tanaman. Mereka yang mempunyai tanaman diuji dengan buah-buahan yang tidak menjadi. Sekalipun sudah dibaja, namun tanaman tetap tidak menjadi juga. Andainya buahnya menjadi tapi dicuri oleh orang lain atau dimakan oleh musuh atau perosak. Ini secara khusus yang Allah sebut. Kekurangan hasil tanaman itu ujian Allah kepada orang yang jadi petani, jadi orang bercucuk tanam. Sama ada padi ke ataupun durian ke ataupun apa sahajalah. Kadang-kadang berlaku juga. Allah uji kita. Jadi kita kena menerimanya dengan bersabar. Walaupun sedih-sedih lah, sebagai manusia biasa kita bersedih lah apa yang berlaku, tapi kesabaran itu tetap kena ada juga. Walau bagaimanapun, ada berita gembira di sebalik semua yang berlaku ini kepada orang-orang yang sabar. Mereka yang diuji akan mendapat ganjaran pahala dan sememangnya tidak akan sia-sia. Manakala orang-orang yang mencuri dan mengakibatkan kekurangan itu pula mendapat dosa. Lain pula hal dengan binatang, kerana binatang semua tidak berakal. Jadi semua ujian yang bentuk 5 tadi Allah sebut di sini, ada berita gembira bagi orang-orang yang menghadapinya dengan jaya itu, beroleh pahala yang besar. Boleh hisab yang tidak terkira banyaknya. Itu berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan kita kena pilih termasuk dengan orang-orang yang bersabar. Alladzina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Ia orang yang sama. Golongan bersabar tadi, tambah orang macam manakah itu? Itu orang yang apabila tipu musibah dia kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini menunjukkan bahawa bagi setiap musibah yang menimpa umat Islam disunatkan menyebut lafaz ini. Dipanggil lafaz istirja, tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayangnya sebahagian orang-orang Melayu, orang kita lah, hanya menyebut ucapan ini apabila berlaku kematian sahaja. Jadi lafaz seumpama ini lafaz inna lillahi ini dia bukan untuk orang mati je. Mati salah satu kan, wujud kematian tadi satu. Ada 4 lagi dan ada banyak lagi. Segala bentuk berita yang tidak mengembirakan kita, malapetaka yang menimpa kita, kita orang Islam disunatkan membaca ayat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sunat bacanya begitu. Jadi kita bacalah, kita kena praktiklah. Kita orang Islam ni dalam situasi tertentu kita ada lafaznya, ada doanya, ada bacaannya, ada zikirnya. Jadi manfaatkanlah begitu. Kita bergembira, ada bacaannya. Kita bersedih, kita berduka, ada bacaannya. Kita lihat benda-benda yang hebat-hebat, yang takjub, ada zikirnya. Kita nak minta sesuatu, semua itu akan untuk kepentingan kita dunia dan akhirat. Itu lebihnya kita bila kita belajar, bila kita tahu. Apabila berlaku musibah,
lain seperti kebakaran rumah, kerugian dalam perniagaan dan kekurangan dalam hasil tanaman, lafaz ini dilupakan. Sedangkan Al-Quran mendidik jika ada sesuatu musibah menimpa maka disunatkan menyebut lafaz tarjih tersebut. Manfaatkanlah. Firman Allah SWT yang seterusnya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai kebaikan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Ayat ini mengajar supaya manusia bersabar dalam setiap bencana yang menimpa diri, keluarga, harta dan lain-lain. Kita juga disunatkan untuk mengembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lafaz yang terakhir itu yang kita kena fokuskan sikit. Wa ulaika humul muhtadun. Selain apa yang kita kena langkah-langkah yang kita kena lakukan itu, Allah nyatakan di kemudian itu mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Jadi ini mantuk fahaman yang direct daripada nas ini. Mafhumnya apa? Mafhumnya nas ni, bila ayat ni kita boleh fahami dah secara mantuk, iaitu secara direct, dan kita boleh faham secara mafhum yang tersirat di sebalik itu. Jadi bermakna kalau orang-orang yang mendapat petunjuk, mereka akan buat, mereka akan bersabar, mereka akan istirja. Bermakna siapa yang tak buat begitu tak dapat petunjuk lah. Mereka tak dapat petunjuk. Allah tak pilih mereka. Jadi di sini ni ada satu kaedah yang kita kena tahu, bahawa Allah bila dia nak baik kepada hamba-hambanya, Allah akan beri kebaikan, Allah akan beri petunjuk kepada mereka. Allah beri petunjuk. Jadi bagi mereka yang Allah tak nak baik, tak dapat petunjuk. Jadi kita ni macam mana? Kita dapat petunjuk Allah ke tidak dalam bab ini, dalam bab ini? Dalam bab lain lah. Ni dalam bab ni yang kita tengok ni. Dalam bab sabar, bila berdepan dengan situasi tertentu, berdepan dengan masalah, adakah kita bersabar? Adakah Allah pilih kita untuk menjadi golongan yang bersabar? Mana Allah beri petunjuk itu. Ada laluan, ada cara untuk kita bersabar, dan akhirnya kita bersabar dalam bab ini. Adakah kita mendapat petunjuk ini, Allah beri kepada kita laluan ini, Allah permudah, ataupun Allah biarkan kita bertindak ikut kalah nak jadi apa pun. Tak ada siapa yang bagi nasihat, tak ada laluan yang mudah untuk ke arah itu, tak tahu pun itu yang kita kena buatnya. Bermakna kita tak dapat petunjuk. Na'udzubillah. Allah nak biarkan kita musnah hidup dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Allah tak pilih kita untuk menjadi orang yang dipilih olehnya dalam bab ini. Seumpama kita tengok sentuh dalam bab lain kan, kita rasa seronok dah, Allah pilih kita, alhamdulillah lah. Contoh bab apa? Bab baca Quran kan, bab minat kepada Quran. Ramai kalangan kita lah yang ahli-ahli ni, alhamdulillah dah, Allah pilih kita. Suka kita dalam bab itu. Takut dalam bab ini kita tak termasuk, macam mana dalam bab ni? Sebab tu kita sentuh bab ni dulu hari ni. Macam mana kalau kita tak termasuk? Allah tak pilih kita dalam bab ni. Jadi rugilah satu sudut kita. Wa ulaika humul muhtadun. Itu mereka yang Allah beri petunjuk kepada mereka. Sebab tu kita antara lain kita kena minta juga Allah pilih kita untuk termasuk dalam bab ini, menjadi orang-orang yang bersabar, dapat kelebihan yang banyak itu. Sesungguhnya setiap sesuatu ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah diri manusia dan harta. Manusia perlu menyedari bahawa semua yang berlaku di atas dunia ini ialah ujian daripadanya. Semua perkara ialah kepunyaan Allah yang boleh memberi dan menariknya pada bila masa sahaja. Jadi tuan punya Allah. Allah boleh beri balik kepada kita, dan Allah boleh tarik balik daripada kita. Tengok, ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia lebih tahu hikmah di sebalik itu. Sebab tu kita kena sedar, apa yang berlaku Allah Subhanahu Wa Taala yang ambil balik. Kita nak balik, kita kena minta dengan dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahajalah yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Tengok pahala yang tak boleh nak kira. Tak boleh nak hitung pahala orang bersabar, terlalu hebat sangat. Bighairi hisab, tak terkira, banyak tak tahu dah mana tak terhitung ni kerana banyak sangat. Orang bersabar akan terkejut dengan pahala kesabaran ini nanti. Sebab tak nak hitung, terlalu banyak sangat, hebat sangat pahala dia. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang sabar akan ganjaran pahala yang tidak terkira banyaknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Dalam pada itu ingatlah orang-orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya, sesungguhnya orang yang demikian itu adalah daripada mereka daripada perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Jadi orang yang bersabar menghadapi ujian akan memaafkan orang yang bersalah, terutamanya apabila mempunyai kuasa. Apabila berkuasa, boleh sahaja orang yang bersalah itu dihukum namun memilih untuk memaafkannya. Termasuk golongan bersabar juga yang mendapat kelebihan ini ialah orang yang mengampunkan orang lain. Dia ampunkan dosa orang lain yang dalam bidang kuasa dia boleh ampun ataupun tak boleh ampun. Termasuk golongan yang bersabar itu, wala man sabara wa ghafara. Ini payahlah, tapi siapa yang mampu dapat kelebihan. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah setelah berjaya membukanya dalam peristiwa Fathul Makkah, penduduk Mekah menyerah kalah dan tidak melawan. Setelah perintah berkurung tamat, maka penduduk Mekah dibenarkan keluar, lalu kesemua daripada mereka keluar secara beramai-ramai dan berhimpun di masjid. Nabi Muhammad SAW berdiri di atas pintu Kaabah, kemudian bertanya kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, ma tarawna ani fa'ilun fikum? Kalian tahu atau tidak aku hendak melakukan apa kepada kamu semua? Jadi mereka itu duduk tunggu-tunggu apa hukuman akan dikenakan terhadap mereka semua kerana melawan Nabi ni, apa hukumannya. Lalu mereka kata, bila mereka tanya, Nabi tanya dulu, apa pandangan kamu, aku akan buat apa pada kamu? Mereka kata, khairan akhun karimun wa ibnu akhin karimin. Kami tahu engkau seorang yang baik, anak beranak yang baik, keluarga yang baik. Jadi ketika itu orang kafir pun jawab macam tu, kebaikan boleh jadi baik, boleh jadi tanda baik. Kamu ni orang baik, anak-anak orang baik. Mereka berada dalam ketakutan dan menunggu sahaja tindakan yang akan diambil kerana ramai dalam kalangan mereka pernah melakukan kezaliman sebelum peristiwa Fathu Makkah. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi pun bersabda, idhabu fa'antumut tulaqa. Nabi kata, pergilah kalian semua bebas. Nabi kata, itu keputusan Nabi. Nabi maafkan mereka. Peristiwa ini merupakan pengampunan beramai-ramai yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Makkah, menyebabkan mereka berduyun-duyun memeluk Islam. Mereka yang tidak memeluk Islam pula berasa aman kerana dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut hukum Islam, orang yang dizalimi berhak memaafkan orang yang telah menzaliminya. Contoh seseorang itu memaafkan orang yang zalim dalam kes jenayah bunuh atau kes kecederaan, walaupun setelah pasal itu mula dijatuhkan hukuman qisas, iaitu mahkamah oleh mahkamah. Maka orang yang memaafkan itu beroleh pahala yang besar dan tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hukuman qisas dalam Islam ini, salah satu hukumannya bentuk qisas, kisah hudud ta'zir. Dalam qisas ini, mangsa dan keluarga mangsa boleh sahaja memaafkan penjenayah. Itu hak mereka. Kisah ni hak hamba. Jadi hamba berhak untuk maafkan pesalah itu kalau mereka mahu. Tak ada siapa yang boleh maafkan dia, termasuk raja, termasuk pemerintah, tak boleh maafkan. Ahli keluarga dan mangsa saja boleh maafkan. Walaupun sepatutnya pesalah itu dihukum bunuh, tapi keluarga maafkan dia. Dan dapat pahala yang besar siapa yang memaafkannya itu. Hukuman kisah ialah kesalahan jenayah kecederaan yang diberikan hak kepada manusia untuk memaafkan individu yang melakukan jenayah sehingga mencederakannya.
Hukuman kisah ini dihuraikan secara panjang lebar menerusi kitab-kitab fiqh dalam syariat Islam. Hanya mereka yang percaya kepada hari akhirat sahaja yang boleh maafkan. Terdapat segolongan orang yang percaya kepada hari akhirat tetapi terlalu geram terhadap orang yang menzaliminya sehingga melebihi balasan pada hari akhirat pula. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak menghukum, cukup dengan hukum apa yang telah ditetapkan, jangan melampau lebih daripada itu. Dalam bab kisah sini, sama ada kes bunuh ataupun kes cedera, boleh balas balik, tapi sekadar itu sahaja, tak lebih daripada itu. Siapa yang bertindak melampaui batas akan dihukumkan balik, akan kena balik. Baik, yang terakhir sekali. Ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dengan menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan, dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang bersabar. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar dan juga sembahyang. Dan setengah ulama kata sabar itu ialah puasa. Maulah bantuan dengan berpuasa dan bersembahyang. Maka termasuk juga tak ada percanggahan antara puasa dengan sabar. Puasa pun sabar. Sebenarnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi dalam keadaan kita pasti akan ditipu masalah, maka bersembahyanglah, bersabarlah. Itu dua kunci ataupun dua cara untuk kita berdepan dengan musuh Allah yang kuat ataupun makhluk Allah yang kuat, iaitu masalah yang menimpa kita. Jadi bersembahyang dan bersabarlah. Jadi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada kita. Nanti kita akan masuk siri-siri yang lain. Sabar ialah cahaya. Nanti kita akan sebut kenaan dengan sabar ialah cahaya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.